صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب التضام شكل لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang berusaha pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa pagi Ahad ni kita sama-sama meluangkan sedikit masa untuk kita sama-sama meneliti ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk panduan dan pedoman dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan luangan sedikit masa ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi keberkatan dalam hidup kita, menambahkan lagi keberkatan dalam umur kita yang tak tahu sampai bila ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita menuju akhirat dalam keadaan yang kita sedar bahawasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengayomi. Jadi pagi ini tuan-tuan kita mulakan pada ayat yang ke-200 daripada surah Syu'ara, masih lagi dalam juzuk 19. Kita tengok ayat yang ke-200 daripada surah Asy-Syu'ara, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun fayaqulu hal nahnu munzarun afa bi'adzabina yasta'jilun afara'aita متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها ذكرى وما كنا ظالمين.
Sadaqallahul azim. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Huruf jim yang mati di tengah-tengah bacaan, tengah ayat Qalqalah sughra, dia mesti ada bunyi detakkan suara, detakkan bunyi. Mujir, rimin, mim, mad arid disukun. Boleh baca 2 atau 4 atau 6 harakat. Mad arid disukun ni tuan-tuan, dia bukan saja duduk di ujung ayat. Salah kalau faham mad arid disukun ni mesti dekat ujung ayat. Itu fahaman tu tak betul. Mad arid disukun ni iaitu setiap kali kita baca Quran, kemudian kita memberhentikan ayat, kita berhentikan bacaan, ada bentuk macam ini. Macam mana bentuk dia? Ada huruf mad yang mati, selepas itu ada huruf hidup. Huruf hidup tu kita matikan sebab kita nak waqaf. Contohnya mujrimina, kalau sambungkan mujrimina la yu'minuna bih. Tapi oleh kerana mujrimin ni kita nak matikan bacaan tu, nak berhentikan, nak waqaf, kita pun matikan huruf nun tu, mujrimin. Jadi bentuk macam ini, ada huruf mad, kemudian ada huruf hidup yang kita matikan kerana nak waqaf. Sebelum huruf mad tu mesti huruf baris yang sesuai dengan huruf mad. Kalau ya, maknanya sebelumnya bagi bawah, macam ni min. Kalau alif, sebelumnya mesti bagi atas. Kalau waw, sebelumnya bagi depan. Maka itu mad arid disukun. Contoh mudah, tuan-tuan tengok perkataan qulub. Andailah kalau kita boleh waqaf pada qulub. Tapi pada qulub tak boleh berhenti ya. Sebab itu kalau kita ngaji bahasa Arab, itu panggil mudhaf, menjadi itu mudhafun ilaih. Jadi berhenti pada mudhaf itu salah satu daripada bentuk waqaf qabih. Jadi payah nak cerita bab waqaf ni sebab dia kena ada sikit tentang bahasa Arab, faham bahasa Arab, baru kita boleh cerita. Kalau tidak kan menambahkan poin kita ya. Jadi katalah qulub tu boleh berhenti, kita nak berhenti dekat qulub tu, dia akan jadi salaknahu fi qulub. Qulub ni adalah mad arid disukun. Qulub tu kalau berhenti mad arid disukun. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. La yu'minuna bihi, la yu'minuna bihi, bihi ha besar ni kan. Lepas ha besar tu ada ya, huruf ya yang kecil. Ini pun dah banyak kali kita jumpa kes-kes macam ni. Kita sebut selepas huruf ha, kalau ada ya yang kecil ataupun waw, maka itu adalah maksilah. Jadi maksilah tu ada 2, sama ada maksilah qasirah pendek atau maksilah tawilah panjang. Yang pendek kita baca 2, yang panjang kita baca 4. Jadi bihi di sini adalah maksilah qasirah yang pendek. Kenapa? Kerana lepas huruf ya kecil itu adalah huruf ha, bukan huruf hamzah. Mad silah tawilah iaitu apabila selepas huruf ya yang kecil itu atau huruf waw yang kecil itu huruf hamzah berbaris, itu mad silah tawilah. Yang ini mad silah qasirah 2 harakat. La yu'minuna bihi hatta yarawul azabal alim. Alim mad arid disebut fayatiyahum bauta. Mim mati jumpa dengan ba. Semua mim mati yang tidak ada tanda mati di atasnya seperti ini, maka kita baca dengan dengung qadar 2 harakat. Fayatiyahum bautatan, bautatan baris 2 di atas bertemu dengan waw. Semua baris 2 di atas atau baris 2 di bawah. Seandainya baris itu menyerang, baris itu tak selari kan, macam ni, dia tak sama kedudukan dia, baris atas dengan baris bawah. Baris bawah dia agak terkedah harapan sikit,
Itu tanda dengung. Tanda dia dengung. Maka hendaklah kita dengungkan. Jumpa bahagian dua atas, bahagian dua bawah yang tak selari, kita dengungkanlah. Kecuali kalau diharapannya huruf lam dan ra. Baghtatan wa hum la. Tadi mim mati tak ada tanda matinya, dengung. Yang ini mim mati ada tanda matinya. Bila ada tanda mati jangan dengung. Wa hum la yash'urun. Yash'urun runtu man arid disukun. Kalau orang dia faham tajwid, dia tahu wa hum la ni tak dengung sebab izharu syafawi. Fayatiyahum baghtah, dengung sebab ikhfa syafawi. Maka tuan-tuan jadilah bacaannya dikurang bunyi dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. La yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim. Fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Sadaqallahul azim. Itu tuan-tuan dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama tuan-tuan dari sudut tafsiran pula. Ayat 200, begitulah kami yakni Allah masukkan Al-Quran itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Mereka tidak percaya kepadanya sehinggalah mereka melihat seksaan yang pedih. Maka datanglah seksaan itu kepada mereka secara tiba-tiba, sedangkan mereka tiada sedar. Jadi tuan-tuan, untuk kita mudahkan perbincangan kita, sebelum ni kita bincang tentang keadaan orang kafir Quraisy yang apabila dibacakan Al-Quran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tak percaya. Ini Muhammad buat ni, Muhammad yang tulis ni. Mereka tak yakin. Mereka tidak beriman dengan Al-Quran dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sambung. Ini sambungan ayat itu. Allah menyatakan, sebagaimana kami memasukkan perasaan untuk mendustakan Al-Quran dan syirik kalau dia dibacakan dengan bahasa yang bukan bahasa Arab, begitu juga kami masukkan perasaan untuk mendustakan Al-Quran dan syirik ke dalam hati orang-orang kafir Quraisy yang berdosa itu. Ini bermakna bahawa sikap mendustakan dan syirik itu sudah menjadi perangai dalam hati orang-orang yang kufur dan tidak dapat diubah lagi. Jadi ayat 200 tu, begitulah kami yakni Allah masukkan Al-Quran itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Maknanya Allah Ta'ala cerita pada kita, Nabi dah bacakan Al-Quran tapi mereka tidak terima. Mereka tidak yakin dan tidak beriman dengan Al-Quran, bahkan tidak percaya langsung. Allah Ta'ala pun sebut, begitulah kami masukkan Al-Quran itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Maknanya apa? Allah Ta'ala masukkan perasaan untuk mendustakan Quran dan syirik itu dalam hati orang-orang musyrik Mekah. Sebelum tu Nabi dah cakap macam-macam, dia orang tak terima, tidak menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan masih lagi terus dalam keadaan sesat dia orang musyrik Mekah. Dibacakan Quran tak mahu mendengar. Akhirnya Allah Ta'ala sebut, begitulah kami masukkan dalam hati orang musyrik Mekah ni perasaan iaitu mendustakan Al-Quran, sikap mendustakan Al-Quran dan syirik. Walaupun Quran tu tak kira lah siapa baca. Kok orang Arab baca dia tak percaya, kok orang bukan Arab baca pun dia tak percaya juga. Begitulah kata Allah, kami masukkan sikap perasaan untuk mendustakan Al-Quran itu dalam hati orang-orang kafir Quraisy yang berdosa itu. Jadi sikap mendustakan Quran ni itu adalah antara sikap orang-orang yang kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tak patut ada dalam hati orang-orang yang beriman seperti kita semua. Sebab ada juga orang Islam tak berapa nak percaya dengan Quran ni.
Itu sebabnya keluar perkataan-perkataan yang tak berapa manis, yang tak berapa sesuai untuk diperkatakan terhadap Al-Quran. Seumpama Al-Quran ini perlu ditafsirkan kembali, tak sesuai dah isi kandungannya dengan zaman ni. Jadi manusia tu dia nak sesuaikan isi Quran tu dengan hidup dia. Sepatutnya kita sesuaikan hidup kita dengan isi Quran tu. Kita ikut Quran, bukan Quran kena ikut kita. Kerana Quran tu Tuhan turunkan sebagai panduan. Kita lah kena ikut panduan tu. Ini kita nak set balik Quran ni sama, ikut macam mana cara hidup kita. Kan? Itu yang kena keluar tu. Ada dorongan, ada desakan supaya Quran ni ditafsir semula. Ada yang kata hukum ni tak berapa sesuai dengan zaman kita hari ni. Itu perkataan-perkataan yang macam sama dengan perkataan orang-orang musyrik Mekah dahulu, yang tak berapa yakin dengan Quran. Kemudian Allah menambah lagi kenyataannya, maka tak ada sedikit pun memberi bekas dalam hati mereka segala macam seruan untuk beriman. Bahkan mereka terus menerus berkeadaan seperti itu, hinggalah mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri akan kedatangan seksaan yang pedih menimpa mereka. Maka pada masa itu tidak ada gunanya penyesalan bagi orang-orang yang zalim dan aniaya. Bahkan mereka akan dilaknat dengan mendapat tempat yang paling celaka. Allah Ta'ala sebut pada ayat 201, La yu'minuna bihi hatta yarawul azabal alim. Pada ayat 200 tuan, Imam Al-Qurtubi rahmatullah sebut, Kazalika salaknahu, begitulah kami masukkan dalam hati orang-orang berdosa itu. Masukkan apa? Ini Imam Qurtubi ada di bawah pandangan. Yang pertama kata masukkan sikap kufur, tak yakin, ingkar dengan Quran. Satu. Yang kedua, ada yang menyebutkan salaknat takzib, memasukkan perasaan sentiasa ingin mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran. Dan perasaan ingin mendustakan Al-Quran itulah yang membawa mereka untuk terus tidak beriman. Itu salah satu bentuk azab daripada Allah kepada orang musyrik. Kerana adanya perasaan nak mendustakan Quran itu, perasaan itu telah menegah mereka untuk beriman kepada Allah, menjadi penghalang. Itu adalah pandangan daripada Yahya bin Salam. Dan ada satu pendapat daripada Ikrimah. Maksud ayat begitulah kami masukkan dalam hati orang-orang mukmin ni. Masukkan apa? Masukkan perasaan khuswah. Khuswah ni maksudnya keras hati, susah nak percaya. Maka perasaan keras hati itu menjadikan mereka terus kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah pandangan daripada Imam Ikrimah rahmatullah alaihi. La yu'minuna bihi hatta yarawul azab al-alim. Mereka tidak percaya kepadanya sehinggalah mereka melihat seksaan yang pedih. Maka datanglah seksaan itu kepada mereka secara tiba-tiba, sedangkan mereka tiada sedar. Ada setengah tafsir menyebutkan datang tiba-tiba ni seksaan ni apa maksudnya? Hari akhirat, kiamat, kematian. Mereka tak yakin dengan Quran, tapi bila kiamat berlaku, mereka nampak azab yang Tuhan sediakan, barulah mereka datang penyesalan. Ayat 202 tu, maka datanglah seksaan itu kepada mereka secara tiba-tiba sedangkan mereka tiada sedar. Ulama tafsir yang menafsirkan datanglah tiba-tiba kiamat, tiba-tiba hari dah kiamat dia, dalam keadaan mereka tak sedar. Itu adalah merupakan penghujung kehidupan. Jadi sifat orang kufur dengan Quran ni, dia tak percaya sampai dia nampak azab. Selagi tak kono, tak ada azab daripada Tuhan, seksaan daripada Allah, mereka tak percaya. Sampailah mereka melihat azab, barulah datang penyesalan dan keyakinan itu. Tapi ketika itu tidak berguna lagi keyakinan dan penyesalan itu. Dan datangnya secara tiba-tiba, dalam keadaan mereka kufur, tak yakin, tak percaya, tiba-tiba Allah Ta'ala matikan mereka, kiamatkan mereka. Masa ketika itulah mereka
ketakutan. Lantas mereka menyebutkan fayaqulu hal nahnu munzarun. Lalu mereka berkata, adakah kami diberi tangguh? Kan bila dah takut, mati takut, tanya, kami ni diberi tangguh tak? Fayaqulu hal nahnu munzarun. Ya ini boleh tak ditunda? Kematian di akhirat ni boleh tak tunda? Dan mereka memohon kepada Allah, yatlubuna ar-raj'ah hunalika fala yujamuna ilaiha. Kata Imam Qurtubi, mereka minta tangguh, minta nak balik ke dunia untuk beramal dan percaya orang nampak ni. Fala yujamuna ilaiha, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak melayan, tidak menjawab permintaan mereka. Lalu mereka berkata, adakah kami diberi tangguh? Bila nampak orang nak mati, tuan-tuan, kan banyak kali kita dah sebutkan, bila orang nak meninggal dunia ni, dia akan nampak benda-benda yang dia tak nampak. Syaitan, iblis, segala macam bentuk-bentuk menakutkan dia nampak. Benda yang dia nampak dulu dia tak nampak, kan? Tak pernah lagi dah bila dalam sakaratul maut tu. Sakaratul maut tu kan maksudnya mabuk. Jadi mabuk, orang mabuk mana perasan. Macam itulah kematian ni, kan? Tak pernah lagi dah anak bini apa semua. Ketika tu dia berperang dalam dunia sakarat, kemabukan, kan? Ketika itu lantas mereka Allah Ta'ala tanya, adakah mereka meminta supaya siksaan kami Allah itu disegerakan? Afa bi'adzabina yasta'jilun. Adakah mereka meminta supaya siksaan kami, yakni Allah itu disegerakan? Maksud ayat 2 tempat ni, jadi kematian tu akan datang, kiamat tu akan datang, akhirat tu pasti datang. Maka wajarkah mereka, nak fahamnya tu senang, 2 tempat ni, ayat 2 tempat. Maka adakah wajar mereka mohon supaya siksaan itu disegerakan? Kiamat pasti datang, azab Tuhan itu akan datang juga kat kau. Maka wajarkah kau minta supaya azab itu didahulukan, disegerakan? Padahal itu akan datang. Apa kau suka? Kau nak kena azab? Itu maksud ayat ni. Adakah wajar mereka tu? Patutkah mereka tu memohon supaya disegerakan azab? Sebab ketika Nabi berdakwah kepada mereka, mereka tak percaya Nabi. Sampai mereka sebut, fa'askit alaina kisafan minas sama in kunta minas sadiqin. Kubantulah kau ni Rasul, wahai Muhammad. Kubantulah kau ni pilihan Tuhan. Quran yang kau bawa ni benar. Jatuhan langit ni hibab kami semua. Kubantu kau. Minta turun azab. Minta Nabi turun, doa pada Allah turunkan azab pada mereka. Padahal Allah Ta'ala sebut azab tu pasti datang, kiamat akan datang. Maka adakah wajar mereka minta kiamat apa? Minta seksaan itu disegerakan? Berani benar apa? Macam tu maksudnya. Ketika itu barulah mereka menyatakan penyesalan dan kesedihan seraya mengharapkan adakah kami diberi tangguh, yakni kalau boleh diberi tangguh, nescaya kami akan bersiap-siap untuk mengembalikan apa yang telah luput dari tangan kami. Dalam Quran tuan-tuan banyak ayat manusia ni bila dia masuk ke alam akhirat, dia berdoa pada Allah untuk kembali ke dunia, bunuh untuk beribadah balik. Jadi maknanya pepatah orang Melayu dulu dah tergantung orang nak tengadah, tak ada manfaatnya tu. Kayak orang Melayu dia, orang Melayu dia buat tapi dia tak percaya pun tu. Dia bukan tak faham tu, kan? Jadi mungkin pepatah tu dia ingat, so masa dah masuk alam akhirat dulu tu nenek moyang ajar dah tergantung tengadah. Macam kita hari ni lah kan? Jadi tuan-tuan, kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus hidup sampai hari ini. Kita pun tak tahu sampai bila nyawa ni. Tapi tuan-tuan semua, kita takut amalan yang kita buat sedikit, banyak buat, tapi yang Tuhan terima sedikit. Dalam keadaan kesalahan kita banyak, tak ada satu pun Tuhan reject. Asalkan nama kesalahan confirm semua terima. Sebab nak buat salah ni tak payah ikhlas,
Tak payah ikhlas buat salah ni. Ikhlas ke tak ikhlas, salah memang Tuhan terima. Memang kantung belah kiri kita ni penuh ya. Tak ada syarat, memang mudah Tuhan terima. Asalkan nombor salah, catat sebagai kesalahan. Tapi yang belah kanan ni, yang nama kebaikan ni, nak buat banyak syarat. Nak tengok keikhlasan semua. Nak tengok betul tak kaedah, menepati tak syarat. Syarat-syarat amalan tu ada yang berkaitan. Kau semayang kena ada wuduk kau madam kiblat kau nak betul cara banyak betul. Kau puasa kan betul tak, tengok hati, tengok semua tengok. Tuan-tuan, nak bagi dapat kebaikan. Tiba-tiba kita dalam keadaan umur yang tak berapa panjang ni, 60 tahun ni, tak berapa nak pandang sangat kehidupan akhirat. Kita sibuk dengan dunia kita. Bukan tak boleh sibuk dengan dunia ni, boleh. Kita sibuk dengan dunia dalam masa sama kita pun sibuk dengan akhirat. Yang paling baik kita sibuk dunia ni, di mana dunia-dunia yang menyibukkan kita itu semuanya kita hangkut bawa ke akhirat. Jadi maknanya yang kita buat selama ini semuanya dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya semua kita sedar. Kita bekerja, kita niatkan kita nak bagi rezeki untuk anak bini kita. Mudah-mudahan mereka hidup senang, gembira, jadi pahala nanti tuan-tuan. Menafkahkan isteri dan anak-anak. Apa yang kita buat? Kita bersukan, kita niatkan nak sihat badan. Bila badan sihat, senang kita ibadah, bangun malam-malam. Kan semua yang kita buatlah. Itu juga bila kita minum, kita niatkan ya Allah, minta ya Allah segala kebaikan yang ada dalam makanan, minuman ini, zat-zat yang bagus-bagus ni, daripada vitamin A sampailah vitamin Z ni. Adalah vitamin Z tu boleh beri kebaikan untuk badan kita. Mudah-mudahan dengan vitamin, dengan zat-zat yang ada dalam makanan ni menolak semua keburukan, segala penyakit. Guna apa? Senang kita wirid, istighfar, bangun malam, ibadah. Jadi semua ya, hal-hal dunia ni kalau ada nampak macam adat kebiasaan, kita tukar jadi ibadat. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan yakin. Yang itu yang kita nak tu. Kemudian yang seolah-olahnya kata-kata mereka itu seperti orang yang meminta pertolongan saat dia tidak dapat melepaskan diri, sedangkan mereka tahu masa yang telah pergi tidak akan kembali. Padahal dahulu mereka berani mencabar Nabi SAW. Semasa baginda itu mengancam mereka bakal ditimpa seksaan, mereka cabar dengan meminta supaya seksaan itu disegerakan. Ada kalanya dengan mengatakan, hujanilah kami dengan seksaan dari langit. Itu maksud ayat fa'asqit 'alaina kisafan minas sama. Atau datangkanlah kepada kami ancaman yang engkau janjikan itu kepada kami, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Itu kata-kata kebanyakan orang kafir. Kemudian apabila mereka telah menyaksikan siksaan itu tiba, mereka minta tangguh pula. Tentu sahaja Allah menurunkannya seraya menyindir. Adakah mereka minta supaya siksaan kami itu disegerakan? Tak usahlah diminta. Siksaan itu akan datang juga menimpa tempat pada waktunya. Itu saya sebut tadi. Wajarkah mereka minta siksaan ini diturunkan, azab diturunkan, disegerakan, sedangkan azab itu pasti akan datang. Azab itu pasti akan datang. Kemudian Allah menyatakan bahawa umur yang panjang pada diri seseorang tidaklah bermakna orang itu tidak diapa-apakan, bahkan siksaan itu pasti datangnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada ayat berikut. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan lagi pada ayat 205. Adakah engkau perhatikan ketika mereka kami Allah beri kesenangan beberapa tahun lama? Allah Ta'ala sedang menceritakan pada kita tentang kisah orang kafir Quraisy. Tapi jangan lupa tuan-tuan, ayat ini walaupun cerita tentang kafir Quraisy, pengajarannya untuk kita semua. Kalau Allah Ta'ala tanya, adakah engkau perhatikan? Kau perhatikan tak bagaimana keadaannya orang kafir Quraisy yang kami beri dia kesenangan bertahun-tahun lamanya? Okey, diri kita, kau pandang tak berapa ramai manusia atas muka bumi ni yang aku beri dia kesenangan? Dia rasa dia senang ya. Kemudian ayat 206,
Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Kemudian itu datang kepada mereka hukuman yang telah dijanjikan kepada mereka itu. Mereka sana rasa tak ada apa-apa, Tuhan tak uji dengan bala, bencana semua, selesa hidup Kemudian kata Allah Ta'ala, aku turunkan hukuman yang telah dijanjikan kepada mereka. Ayat 207, ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Tiada berguna kepada mereka kesenangan yang telah mereka rasakan itu. Berapa banyak pun, berapa tahun lamanya pun tempoh kita senang hidup ke dunia, kalau masuk ke akhirat, akhirnya mendapat azab daripada Allah, maka kesenangan yang ada semuanya tak berguna. Sebab kehidupan kita yang abadi nanti ada pada akhirnya, pada akhirnya itu kekal selama-lama. 60 tahun hidup senang, lepas itu selama-lamanya kena azab. Apalah maknanya kesenangan yang kita dapat? Semuanya terhapus. 60 tahun susah hidup, susah payah mengikut hukum Tuhan ni, tapi akhirnya selama-lamanya dalam kesenangan. Itu lagi baik. Pengakhirannya adalah kebaikan. Jadi Allah Ta'ala tanya, tengok orang Quraisy Mekah tu, dia rasa kita bagi dia kesenangan, tak ada rasa apa-apa. Mereka ni takkan dia apa-apa kan. Berapa tahun orang Quraisy Mekah tu, selama 23 tahun Nabi datang bawa Quran, mereka tak yakin, tak percaya. Mekah tu di bawah kekuasaan mereka. Kaya-kaya orang musyrik Mekah, kafir Quraisy ni. Dalam tempoh itu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hukuman. Akhirnya mereka ditawan. Mekah, kota Mekah dibuka oleh Rasulullah SAW, ditawan oleh Nabi SAW, bertukar. Mana perginya Abu Jahal, mana perginya Abu Lahab ketika itu. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala telah musnahkan. Orang-orang yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampai masa? Sebelum tu kamu adalah orang yang paling kaya, tetapi tak kala kamu kembali ke akhirat, kamulah orang yang paling miskin. Jadi kita tak mahu tuan-tuan, atas muka bumi ni kita antara orang yang berada. Dalam semua bab kita terkehadapan, tetapi bila masuk ke alam akhirat, kitalah orang yang paling miskin. Kalau macam itu keadaannya sebenarnya, kitalah orang yang paling rugi dalam kehidupan akhirat kita. Kitalah orang yang paling. Adakah engkau perhatikan orang-orang yang mengecap kesenangan bertahun-tahun dengan berumur panjang itu, menyangka mereka akan kekal berkeadaan demikian? Ketahuilah bahawa mereka yang telah kami takdirkan menikmati kesenangan hidup di dunia dengan aman dan damai, kemudian apabila janji untuk menghukum dan menyiksa mereka tiba, mengikut sebagaimana yang dijanjikan, dapatkah kesenangan yang mereka nikmati itu digunakan untuk menebus atau meringankan? Ada orang tuan-tuan, dia senang tempoh bumi. Tempoh bumi ni lagi Tuhan dah bagi dia dah balasan. Belum masuk kubur lagi, belum mati, masuk dalam akhirat dibangkitkan, tempoh bumi lagi dah. Awal-awalnya dia berkedudukan, ada kedudukan yang tertentu, bagus pada pandangan orang ramai, tapi tempoh bumi ni Tuhan sekali sentam dia habis. Bahkan ada yang Tuhan hinakan. Tengok, baca kisah apa Turki moden, siapa nama dia? Kamal Atatürk. Apa nasib dia ketika dia nak meninggal dunia? Sebulan kulit ni tumbul macam katak berdarah-darah. Sebelum kematian dia, seksa dia nak mati. Zaman dia apa dia buat? Dia lah pemerintah. Ambil ilmu daripada barat, bawa kehidupan barat tu ke dalam Turki. Sebelum tu Turki ni, kerajaan Turki Osmaniyah tu menampukan benih-benih Islam. Dia bawa pula benih-benih yang bertentangan dengan agama. Azan tak boleh. Azan mesti dalam bahasa Turki. Macam mana nak azan dalam bahasa Turki? Itu pun suruh azan sini dalam bahasa Malaysia. Allah Maha Besar, Allah. Tak dapat buat lagu. Azan dalam bahasa Turki. Saya pernah jumpa budak Turki masa kita mengaji dulu di Mesir. Di Turki itu buat syarat mengaji Quran ni Omar dah tak boleh lebih sejam. Tak boleh lebih.
Ni budak Turki sini sebut. Mengaji tak boleh lama-lama. Macam mana nak pantau ngaji? Syarat tu kalau jumpa satu kesalahan. Itu. Kan pelajar-pelajar Turki. Jadi susah hidup dia. Kemudian bila mati dengar kisah dia tu, dikebumikan, bumi pun tak nak terima. Akhirnya apa? Letak atas, timbul dengan batu ya. Tumbun dengan batu. Seksa. Tu atas muka bumi lagi. Banyak lagi contoh-contoh orang-orang yang atas muka bumi dulu yang menunjukkan perentangannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi akhirnya Allah Taala binasakan mereka. Itu atas muka bumi, belum lagi kita cerita di alam akhirat. Kan? Jadi apa yang dia dapat sebelum ini, harta tu memang mendatangkan kesenangan, bawa kita senang, tapi belum pasti mendatangkan ketenangan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Memang kita bahagialah dengan harta, tapi banyak mana pun harta, sedikit pun dia tak boleh membeli, menukarkan, nak beri keselamatan bila masuk ke alam akhirat besok. Sikit pun tidak memberi apa-apa kesan atau kita yang banyak ini. Kesimpulannya, orang yang panjang umurnya dengan menikmati segala kesenangan hidup tak dapat menebus siksaan Allah dengan kesenangan yang dinikmatinya apabila dia nanti diseksa seolah-olah tak pernah menikmati kesenangan. Orang senang macam mana pun, besok dah mati, dia sebenarnya tak dapat apa-apa kesenangan pun. Kan? Lepas tu di sini ada dibawa oleh Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih wa al-Zuhri, satu cerita kisah daripada Zuhri. Dia menyebutkan inna Umar bin Abdul Aziz kana idza asbaha amsaka bi lihyatihi thumma qara. Kata Zuhri ni, sesungguhnya Umar Abdul Aziz, Umar Abdul Aziz zaman tabi'in, kan salah seorang pemimpin yang adil. Zaman dia diberitakan kambing member dengan serigala, kena berkatnya pemerintahan tu, binatang buas tak makan, serigala berkawan dengan kambing. Tak ada orang layak bayar dapat zakat zaman tu, pemerintahan dia. Jadi Umar Abdul Aziz ni, kata Zuhri bahawasanya Umar Abdul Aziz ni bila datang waktu pagi, dia bangun pagi, amsaka bi lihyatihi, dia bukan janggut dia. Macam ni sambil summa qara, dia baca afara'aita immatta'nahum sinin. Dia baca ayat ni, dia ingat diri dia. Adakah engkau perhatikan ketika mereka kami, yakni Allah, beri kesenangan beberapa tahun lamanya. Summa ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Umar Abdul Aziz ingatkan diri dia, wahai Umar, ingat ayat ni. Allah Ta'ala pernah tanya, kau tengok tak mereka dulu orang yang kufur dengan Tuhan, aku bagi dia kesenangan bertahun-tahun. Kemudian bila datang balasan hukuman daripada Allah, sikit pun kesenangan tu tak memberi apa-apa pun kelebihan pada mereka. Umar Abdul Aziz, dia pemerintah, pemimpin, dia baca ayat ni, summa yabki, kemudian dia menangis, wa yaqul, dan dia sebut, naharuka ya maghrur sahwun wa ghaflatun. Saya pun terjemahkan teruslah. Siang kamu ni wahai Umar, dia cakap dia, siang kamu wahai orang yang tertipu, hanyalah dipenuhi dengan sikap lupa dan lalai. Ingatnya dia. Siang kamu tu wahai orang yang tertipu, penuh dengan lupa dan lalai. Malam engkau pula tidur penuh dengan kehinaan. Tidur mati betul lah. Kita tidur mati lah, tak buat apa-apa. Siang kena tipu. Siapa yang tipu? Lalai dan lupa. Malam pula tidur penuh dengan kehinaan, tak buat apa-apa ibadah. Kemudian masa kau berjaga pula, fala anta fil ayqaf, masa kamu berjaga, kamu tak berjaga sungguh-sungguh. Kamu tak menepati makna orang jaga. Nampak jaga, sebenarnya hati kau tak jaga pun. Kau tak sedar. Masa kau sedar, kau tak sedar sesungguh-sungguhnya. Hari dia sedar, nampak sedar, elok jalan makan minum, sebenarnya tak sedar. Tak sedar akan mati, tak sedar nanti kematian tu datang tiba-tiba.
Tak sedar besok segala perbuatan ditimbang. Banyak kita tak sedar. Kata Umar Abdul Aziz, nampak sedar sebenarnya tak sedar. Wala anta fin nawwami najim tasalim. Taklah kamu itu hanya seolah-olah seperti orang yang tidur yang berasa selamat. Tidur. Jadi kamu itu hanya macam orang yang tidur. Masa tidur tu dia rasa selamat, dia aman, dia. Orang tidur, kamu tak ubah macam orang tidur yang sentiasa rasa senang, rasa selamat, dia. Padahal ni kematian dan okey ni. Kan? Kemudian disambung lagi oleh Umar Abdul Aziz. Tasurru bima yafna. Kamu gembira dengan perkara-perkara yang akhirnya akan binasa. Kamu suka hati dengan benda-benda yang akhirnya akan binasa. Kau suka dengan baju baru, sebab baju baru tu ya. Kau suka dengan duit, sebab duit pun hilang habis. Kau suka dengan rotor pun kita gunakan. Besok kita mati, orang akan tausiahkan bagi-bagi sama-sama, tak bawa masuk kubur. Ada banyak benda yang kamu suka tu, sebenarnya kamu gembira tu, semua tu akan binasa. Wa tafrahu bil munah. Dan kamu suka penuh hidup kamu dengan angan-angan, nak itu, bagai-bagai. Semua angan-angan tu kosong. Untuk kebaikan dunia ya. Seperti mana orang-orang yang dapat kelazatan, keseronokan ketika mimpi dalam tidur. Hidup ke dunia ni suka ya kan. Semua guna dapat. Sebenarnya kesenangan tu sama macam orang yang dapat kesenangan dalam tidur. Orang tidur, dia mimpi dia jadi orang kaya, duit cukup 3 bilion. Apa makna yang tenang tu? Dalam mimpi je sebenarnya, bukan dalam nyata. Macam itulah kamu kat dunia ni, kamu rasa kamu senang semua. Tak, kata Umar Abdul Aziz. Wa tas'a ila ma sawfa takrahu ghibbahu. Kamu usahakan sesuatu benda yang besok kamu tak suka sebenarnya dia datang. Itulah yang kamu nak buat. Hari ini kamu berusaha kepada sesuatu yang sebenarnya kamu tak suka dia datang. Demikianlah kehidupan kamu tanpa bumi ini. Kalau kita nak terjemahan kasar sikit, sebiji macam haiwan ternakan. Kazalika fid dunya ta'ishul bahari. Macam itulah kehidupan haiwan ternakan tanpa bumi ini. Dia hidup memang nak cari kemudahan. Apa? Makan, dan makan. Nanya apa yang kita buat hari ini adalah untuk kesenangan, rezeki, makan minum kita ya sebenarnya. Kan? Makan minum sebenarnya itu yang paling penting sekali. Macam haiwan, hidup sama macam haiwan. Apa haiwan nak dalam hidup dia? Haiwan tak nak baju, dia tak nak kenderaan. Makannya apa? Kau tak makan, merintin dia dah ambil makan saja. Manusia pun sebenarnya macam tu ya. Ya kau. Orang bagi tuan duit sejuta, baju, kereta paling besar dalam dunia, duit paling banyak, pakaian paling lawa, bagi syarat. Tapi tuan tak boleh makan dan minum ya. Oh makna juta tak boleh makan, tak boleh minum. Tuan ambil lah berapa bilion tuan nak, kereta tuan pilih apa tuan nak. Satu syarat dia senang, tuan tak boleh makan walaupun putih jenai skoping. Tak ada makna ada banyak. Makna manusia ni apa? Memang makan ya. Biar dia susah, sehari RM3, RM4 dapat duit. Ataupun sehari motong pek boleh RM1. Lepas balik motong, ngetik dulu pada B40. Pek terdarah pula roti tolong dengan roti bawang. Itu lagi bermakna daripada duit berjuta-juta hanya dibenarkan makan roti koreng tu gajinya. Itu pun skopingnya. Kalau tidak akan mati dia tu. Tak ada lah makna dia punya. Makna yang apa tu? Memang makan ni manusia ni. Makan tu penting. Sebab itu kata Umar Abdul Aziz, kau campur hidup kau sama macam haiwan ternakan bahaim yang hidup yang mencari makan. So kesenangan kita sebenarnya tak bermakna kalau kita tak boleh makan. Masuk hospital, cik semua okey, tapi semua border ni. Jadi saya nasihatkan cik, Fanta krim tak boleh minum, Sasi tak boleh minum, air susu tak boleh minum, Dr. Hotel tak boleh minum, Nescafe tak boleh minum, kopi boleh dah hapus, kopi lagi tak boleh minum. Saya boleh minum apa doktor? Air putih, tak ada gula. Apalah makna yang macam tu. So tu duit banyak, makan macam tu juga.
Yang paling elok cik makan ni pagi sekoping roti, malam buat makan nasi betul-betul satu gonggam dia tadi. Masa tu kita lah orang yang paling susah rasa. Padahal duit banyak, tak boleh buat apa-apa. Jadi maknanya apa tuan? Hidup manusia ni memang untuk memuaskan perut dia. Kalau memuaskan perut maka hidup dia tak ubah macam haiwan ternakan. Itu sebenarnya ingatan daripada Umar Abdul Aziz kepada kita semua. Saya ingat tuan cukuplah sekadar itu untuk pagi ni. Hari ni hari Ahad, besok hari Ahad ni hari mesin rumput sedunia. Macam kau ni, kalau tak ada orang kena beli nak mesin rumput, dia nak berkomeh semua kan. Hari ni lah hari cukuplah sekadar itu tuan untuk pagi ni. Sekadarnya mudah-mudahan ada kebaikannya pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah panjang umur tuan-tuan, murah rezeki. Kita sambung pula pada ayat berikutnya, iaitu ayat 208. Aku qawli hadza, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan? Saya malah nak tanya perkataan ada soalan ni, sebab saya memang tak ada lah. Semua orang bau ni dia fahaman tu, dia copek faham lah tu kelebihan yang ada pada orang bau ni tak ada pada orang lain. Tu malih nak nanya dah. Cukup dah tu tuan-tuan, kita berhenti di sini. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi bila ada kesempatan. Allah wa'ala maqul qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر فإن التيسير عليك يسير. رب تمم بالخير. اللهم ارزق أولادنا النجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة من سورة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت